Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom dengar tazkirah. Tuan, kita duk baca banyak dalam Quran. Surah Ad-Duha, Wad-Duha, Wal-Laili idza saja. Yama dekat ayat 4. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa maksud dia? Dan akhirat itu khairun lak. Itu lebih baik bagi kamu minal ula, daripada dunia. Hak mula ni. Dunia yang kita tengok cantik, yang kita berebut, yang kita mau, yang kita sampai ketepikan agama kerana nak ambil dunia ni. Quran kata apa? Walal akhiratu khairun lak. Akhirat itu yang lebih baik minal ula, daripada dunia. Surah Al-A'la juga jadi amalan kita duk rajin baca dalam semayang. Tuhan kata apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah kata bahkan kamu semua hidup dunia tu yang jadi prioriti. Habanglah macam mana pun, pergilah mengaji berapa masjid pun dalam sebulan, ikutlah tok guru mana pun. Akhirnya apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dunia tu yang duk melekat dalam hati kamu. Tuhan kata wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan Tuhan kata apa? Akhirat itu yang sebenarnya jauh lebih baik, dan itulah yang kekal untuk kamu esok ni. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan kita ni orang-orang yang meletakkan Allah sebagai matlamat kita. Minta kat Tuhan. Benda ni kita tak kuat, tuan-tuan. Kita duk kata la haula wala quwwata illa billah. Tak ada, kita tak ada kuat. Nampak zahir macam kuat, kita tak kuat, tuan-tuan. Siapa yang boleh bagi kuat kat kita? Illa billah, melainkan Allah. Kalau Allah nak bagi kita kuat, kita kuat. Tanpa Allah tolong kita, kita tak kuat. Kita tewas dengan dunia ni. Minta Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang matlamat kita Allah, keredaan Allah. Jadikan ikutan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu ikutan kita. Hak Nabi kata itulah yang betul. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan yang selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Yang kedua, jangan buang dunia. Tapi jadikanlah dunia ni tempat untuk kita nak cari keredaan Allah. Nabi kata apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita cucuk tanam, hasil dia akhirat esok. Tak boleh buang dia. Dunia ni tak boleh buang. Kok mana pun dunia ni duk ada kat kita. Gunakan dunia ni untuk kita petik hasil baik di hari akhirat esok. Yang ketiga, insaflah. Insaflah. Berapa ramai orang yang sudah mati. Rupa-rupanya mati tidak bawa bekal akhirat. Ramai dah orang mati ni. Ramai dah. Mak kita, ayah kita, dulu daripada tutuk wan kita, jiran tetangga kita, kawan rakan kita. Bukan sikit dah orang yang mati ni. Dalam kalangan hak ramai-ramai mati itu, ada di kalangan mereka ni balik tak bawa bekal untuk akhirat. Tak bawa balik bekal. Pasal apa? Pasal Quran kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup di dunia ni melainkan mata'. Mata' ni seronok. Dunia ni seronok, tempat seronok. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah hidup atas dunia ni illal mata', melainkan dia tempat seronok. Al-ghurur, dan sifat dunia ni dia menipu kita. Kita tengok, kita nampak macam baik benda tu. Kita ligan dia, kita hambat dia, kita kejar dia, kita dapat dia, rupanya dia merosakkan kita. Sifat dunia ni ialah ghurur, menipu. Kan orang duk tanya, kalau dia ustaz, boleh tak kita main forex, foreign exchange? Boleh tak boleh main forex? Dia tak. Pasal apa? Dia kata pasal nampak kena-kena gaya, cepat jadi kaya. Forex dia antara contoh main duit yang bersifat ghurur. Dia ada unsur-unsur gharar. Dia soft gambling. Soft gambling. Judi cara halus. Nasib. Maka bila kita masuk pi tengok pendapat-pendapat scholar dalam agama, hampir keseluruhan kata haram. Kerana dia ada unsur-unsur menipu.
Dalam muamalat Islam tidak boleh ada unsur gharar, unsur menipu ni tak boleh ada. Bila ada unsur menipu, tidak boleh. Dengan kerana Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah hidup dunia ni melainkan sifat dia seronok dan menipu, maka ramai orang yang tertipu. Pemimpin tertipu sehingga mereka leka dengan kuasa yang ada. Tak jadi pemimpin, pangkang. Bila nak jadi pemimpin, jadi bengkang. Pasal apa? Pasal dia tertipu dengan kuasa. Ulama tertipu dan leka dengan populariti. Ulama sudah jadi selebriti. Ulama yang sepatutnya menjadi ulama memimpin ummah, itu sudah jadi secondary. Memimpin ummah itu sudah jadi nombor 2. Nombor 1-nya, dia gila populariti dan dia nak jadi selebriti. Pergi mana pun orang kenal, syok jadi biskut Mary kembang. Orang ni ajak selfie, orang ni ajak selfie, dia tenggelam di dalam dunia itu. Maka ulama tertipu. Pasal apa? Pasal itulah ciri-ciri dunia. Orang kaya tertipu sehingga dia jadi leka dengan ligan duit. Sudah ada 3 million, nak jadikan 5 million, nak jadikan 10 million, nak jadikan 50 million, nak jadikan 100 million. Orang miskin tertipu. Dia kecewa dengan kemiskinan sehingga mereka melewati batas-batas kekufuran. Nabi kata kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir miskin menjadikan dia kufur. Sedangkan kaya, miskin, itu ujian Allah kepada semua manusia. Siapa yang Allah uji dia dengan kekayaan, itu ujian. Kalau dia jadi orang kaya yang bersyukur dan dia banyak infak fi sabilillah, kekayaan itu memberi manfaat kepada dia. Kalau sekiranya Allah uji dia dengan kemiskinan, dia sabar dengan kemiskinan itu dan dia berusaha untuk memajukan diri. Kalau ditakdirkan dia tidak maju sampai bila-bila, usahanya itu menunjukkan kata dia sabar dengan ujian Allah. Dia menjadi satu orang miskin yang mendapat untung di sisi Allah di hari akhirat. Tapi ramai manusia kaya tertipu dengan kekayaan dia dan orang miskin tertipu dengan kemiskinan dia. Suami tertipu sehingga lupa tanggungjawab dia. Isteri tertipu sehingga dia tidak taat suami dia. Anak-anak tertipu sehingga dia derhaka kepada mak ayah dia. Ibu bapa tertipu sehingga dia teralit dan tidak mendidik anak-anak dia. Ini dunia, tuan-tuan. Dan dunia ni ternyata dia berjaya memperdayakan ramai orang daripada berbagai-bagai latar belakang. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakhunu wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qal ar-rajulu at-tafih fi amril ammah atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Di dunia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tak lama dah akan mai satu zaman di mana dalam zaman itu penuh dengan tipu muslihat serabut alam. Nabi kata akan mai satu zaman yang Nabi sebut sebagai sanawatun khadda'at. Sanawat maksud tahun-tahun, khadda'at yang menipu manusia. Siapa hidup pada zaman tu, dia jadi manusia yang confused. Nabi kata pada zaman itu yusaddaqu fihal kazib, malang sekali. Pendusta ditabalkan sebagai orang yang benar. Kaki pembohong, pendusta, dia dijadikan pemimpin. Wa yukazzabu fihas sadiq, orang yang benar, orang yang amanah dituduh sebagai pembohong. Dia jadi upside down, dia jadi terbalik kuang, dia jadi kita jadi serabut, jadi pening, jadi tak tahu hak mana betul, tak tahu hak mana salah. Nabi kata hampa panjang umur, hampa akan jumpa zaman tu. Zaman di mana manusia ni dia jadi pening habis. Pengkhianat diangkat naik, orang-orang yang amanah dijatuhkan, dia jadi huru-hara habis. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan orang-orang yang khianat diberi amanah. Wa yakhunu fiha al-amin, dan orang-orang yang amanah dituduh khianat.
Nabi kata bila jadi macam ni, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Bila keadaan sudah jadi macam tu, muncul satu golongan yang Nabi sebut sebagai ar-ruwaibidah. Depa ni yang duk bercakap dan cakap depa laku. Sahabat bila dengar Nabi sebut perkataan ar-ruwaibidah, sahabat tak faham. Qila wa ma ar-ruwaibidah ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa dia ni yang kata ar-ruwaibidah, yang bila keadaan jadi kelang kabut, huru-hara, upside down, tiba-tiba bangkit satu golongan yang dikatakan ar-ruwaibidah, depa ni yang duk bercakap dan depa ni cakap depa orang dengar. Siapa depa ni? Orang Arab kata kalam depa ni kalam masmu'. Masmu' daripada kata sami'a. Sami'a dengar. Masmu' maksudnya yang didengar. Kalam depa ni kalam masmu', kalam yang didengar. Depa cakap tu benda tak betul, depa cakap itu tipu, depa cakap itu fitnah, tapi orang dengar. Qal, Nabi kata ar-ruwaibidah itu ar-rajulut tafih fi amril am, iaitu golongan yang sebenarnya tak tahu apa, Nabi kata, tapi mereka menjuarai isu-isu di dalam masyarakat. Golongan ni Nabi kata betul-betul kosong, nothing, otak kosong, tapi pandai gelembong orang. Orang dengar lepas. Ar-ruwaibidah itu daripada perkataan rabidah. Dia punya root word, kata dasar dia rabidah. Maksud dia orang yang lemah dan tenggelam dalam keduniaan. Itu maksud rabidah. Mereka ni kira lemah. Mereka ni dipengaruhi oleh dunia. Otak kosong. Tapi malangnya bila mai akhir zaman, manusia jadi pening, jadi tak tahu hak mana benang, hak mana tak benang, orang betul dijatuhkan, orang salah dia angkat naik. Bila keadaan jadi macam tu, mereka ni punya cakap orang suruh dengar. Nabi kata bila mai keadaannya macam ni, jaga-jaga. Imam Asy-Syatibi, bila orang tanya dia ar-ruwaibidah ni siapa, secara mudah, secara jelasnya, kata Imam Asy-Syatibi, ar-ruwaibidah ini adalah golongan yang bodoh, dia kata. Bahkan fasik, jahat. Sudahlah bodoh, jahat, kata Imam Asy-Syatibi. Tapi pandai bercakap. Dan mereka bercakap tentang isu-isu besar yang menyangkut hal orang ramai. Mereka bercakap. Dan malangnya cakap golongan ini didengari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pastikan menjelang akhir zaman ni kita belajar sungguh-sungguh dan kita belajar ilmu yang sahih. Yang kedua, beramallah dengan ilmu yang kita belajar. Buat, tak kat mana boleh buat. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita termasuk dalam golongan yang berdusta atas nama agama. Dan jangan sekali-kali kita menjadi pengkhianat kepada agama. Jangan. Dan jangan kita jadi manusia yang nak tunjuk pandai. Tak mahu. Kita tahu diri kita siapa, kita tahu kemampuan kita tak kat mana. Jangan pi beyond kemampuan itu. Kita mampu takat tu. Jangan lebih daripada apa yang kita mampu, kerana itu akan menipu orang.